pengerusi ataupun managing director untuk company Federal Group Malaysia, Federal Group Holding. Salah seorang usahawan yang berjaya di Malaysia, usahawan muda yang berjaya di Malaysia, iaitu Datuk Syarifuddin bin Datuk Musa. Inilah dia orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan pada pagi ini. Tujuan utama mungkin nak tahu maklumat sikit mengenai saya dan juga perniagaan lah. Okey, untuk information, syarikat Federal Holding adalah syarikat yang berbagai jenis lah. Antaranya iaitu kilang plastik, construction, kilang kuih, kita kilang batu-bata, dan ada yang lain sebagai trading. Itu a few. Lebih kurang ada 10 syarikat lah yang berbeza. Jadi berbeza, kenapa berbeza? Ini adalah kerana syarikat Federal Holding adalah lebih mengambil peluang untuk mendapat job. Sebab tu kita banyak bidang. Contohnya, kalau peluang perniagaan kita tahun ke tahun berbeza-beza dia punya ranking peluang pekerjaan dia. Jadi kalau tahun ni construction bagus, ekonomi kita boleh tumpu ke bidang construction. Okey, tahun ni katalah ekonomi untuk construction tak bagus, plastik pula bagus. Okey, kita tumpu pada kilang plastik. Dan juga selainnya. Sebab tu kita mempunyai 10 bidang yang berbeza dalam perniagaan. Macam mana wujudnya syarikat ni? Macam mana tubuhnya? Okey. Tubuh syarikat ni adalah satu syarikat keluarga. Keluarga iaitu Datuk Haji Musa Ibrahim, asal daripada Terengganu, datang ke KL untuk mencari peluang yang lebih baik. Daripada jual sate, kita mempunyai satu restoran. Jadi apabila ada restoran, dan pembahagian syarikat tu dipecahkan dua, iaitu Datuk Haji Musa, satu iaitu ayahanda saya dan sebahagiannya saya. Jadi apabila arwah dah tak ada, jadi semua sekali saya perlu jagalah 100%. Itu cara dia. Sebab tu kita sekarang ni, bangunan ni kita ada dua belah. Sebelah sana satu dan sebelah sini. Sebelah sana iaitu Datuk Haji Musa punya, dan sini bidang construction punya. Maknanya bawah tu yang lain lah. Yang lain. Maksudnya sekarang ni bangunan ni ada dua blok. Belah kanan Datuk arwah Datuk Musa, dan sebelah ini saya. Tapi company yang sama lah. Company yang sama. Sebab apa kita bergabung dengan satu. Jadi apabila bergabung dua, benda tu akan jadi lebih besar lah. Sebabnya tu. Jadi sekarang kebiasaannya dalam perniagaan ni mesti ada berdaya saing dengan company-company lain. Mesti ada kan? Jadi macam mana Datuk uruskan semua tu? Macam mana Datuk untuk bersaing lah? Okey, dia biasanya setiap syarikat dia bukan atas nama syarikat yang penting. Yang penting siapa yang handle bahagian dalamnya. Sebab syarikat banyak, tapi kalau syarikat tu tak hebat, orang tak tahu pun syarikat tu atau peluang untuk job tu agak payah lah. Jadi kita kena cari daripada lain by lain, menjadi seorang yang lain, dan seperkhidmatan kita tu nak menepati cita rasa klien kita. Itu penting. Okey, contohnya kalau katalah bidang plastik, kita nak kualiti plastik kita is nombor satu. Kita punya servis nombor satu dalam hantaran. Lepas tu kualiti is nombor satu. Maknanya kalau orang order 10,000 tan, maknanya kita hantar 10,000 tan juga. Jadi ikut kecekapan tu. Apabila cekap permintaan orang tu, kita dapat boleh achieve, jadi menyenangkan orang. Jadi kita cuba memudahkan urusan orang lain. Itu lebih penting. Okey, pada pengetahuan saya, Datuk ada 10 syarikat yang berbeza. Jadi adakah 10 syarikat tu hanya di Kuala Lumpur ataupun berada di sekitar Malaysia? Okey, kita ada dua tempat sekarang. Sebab saya asal pada Terengganu. Jadi kita mempunyai dua pusat perniagaan, iaitu di Pantai Timur, iaitu Terengganu. Ada dua, iaitu kilang batu-bata dan juga kilang plastik di Terengganu, dan kawasan yang lain semua di Kuala Lumpur. Sebab Kuala Lumpur ni dia punya market lebih besar, maupun syarikat banyak tapi market belum banyak. Jadi kita tumpu Kuala Lumpur sebab pusat bandar, dia punya peluang dia lebih banyak lah.
Maknanya dekat jadi Datuk dekat sini. Jadi sampai kat sana tu yang dekat Terengganu jauh tu, macam mana Datuk uruskan? Boleh ke uruskan kontrol? Okey. Setiap bidang yang kita ceburi, kita perlu kemahiran daripada bawah dan dari ke atas sekali. Okey, tadi kita cerita berapa pasti, sekarang kita cerita pasal makanan pula. Okey, contoh kita supply ke maktab-maktab perguruan ataupun badan-badan makanan kerajaan, contoh sekolah sukan Bukit Jalil, supply makan untuk orang atlet. Jadi pagi kita sediakan makanan pagi, tengah hari sedia makanan tengah hari, dan malam lah. Jadi apabila subjek makanan, makanan semestinya you kena ada tukang potong sayur. Kalau masuk sayur, you kena tukang masak pula. Kalau masak, you kena servis bagi orang makan. Jadi kita kena tahu, daripada pagi kita tahu dia buat apa, tengah hari dia tahu buat apa, petang buat apa, dan malam. Jadi automatik kita pergi ke mana pun kita tahu, okey, kita punya dia orang makan sekarang tengah buat apa. Kata contoh pukul 12. Okey, dia prepare untuk makan tengah hari. Kita otak kita dah set lah. Di kilang batu-batu saya Terengganu pun saya tahu dah apa yang berlaku dekat sana. Sebab apa, kita dah mahir di bidang tertentu. Jadi kita tahu keadaan mana sibuk. Kita mula dari bawah ni. Mula daripada bawah. Tapi you tak boleh, kalau you nak bisnes satu bidang, you tahu halfway tak boleh. Jadi mesti daripada starting, last kali untung berapa. Kalau you kata okey kita buat ini dulu, yang lain tu kita kemudian lah. Itu tak boleh, itu akan mengalami you fail. Sebab you nak cuba je. Sebab dalam perniagaan, permulaan boleh cuba, tapi satu peringkat kita tak boleh cuba sebab kita invest terlalu besar. Jadi biasalah dalam bisnes ni ada rundum, ada naik. Jadi ketika Datuk merundum, apakah kata-kata motivasi Datuk yang boleh naik? Apabila kita dapat kontrol, contoh sekarang ni kita lebih kepada apabila ekonomi merosot, kita kena kerja kuat sikit lah. Tenaga kerja kita akan kurang. Contoh macam ni, biasanya kerja kita ada lebih kurang 20 orang. Sekarang kita akan jimatkan 20 kepada 15 orang. Efek tak kepada kita punya perniagaan? Kadang-kadang kita rasa benda tak efek. Kita pujuk dari segi gaji. Contohlah gaji you 1,000 katalah. Apabila kita ambil kurang kerja, I naik gaji you daripada 1,000 ke 1,200 katalah. Jadi you sinapnya. You sinapnya daripada naik tu, dari bulan you dapat lebih kan. Dan kerja yang you buat tu pun dalam masa lingkungan 8 jam lagi. Tak lebih 8 jam. Biasa satu hari kerja 8 jam kan. Jadi dalam 8 jam tu you boleh buat 2 kerja ke tak? Kalau boleh you ambil tugas macam ni. Jadi benda ni lah cara kita jimat. Lepas tu tiap-tiap tempat kita ada manager. Jadi manager ni lah tempat kita tekan dia. Supaya macam mana you kontrol tempat ni. Dia menguruskan. Jadi sebulan sekali diorang semua datang meeting kat sini. Ni ibu pejabat lah. Ada meeting. Okey, kita minta laporan Dewan Makan. Kita minta laporan daripada kilang plastik. Kita minta laporan daripada kilang bata-bata. Kita minta laporan daripada printing. Jadi masa tu kita boleh berkumpul. Jadi saya mesti benda tu dia nak bersaing antara satu-satu untuk buat lagi lama makin bagus. Jadi masa time tu apabila kita ada pengalaman, kita beritahu, you buat cara salah. You sepatutnya buat macam ni. Maknanya selesaikan tu lah. Selesai problem. Okey. Katalah yang A ni ada masalah. Kerugian. Saya kena cuba atasi macam mana kerugian tu nak selesaikan lebih cepat mungkin. Kalau saya tak selesaikan ni, kerugian akan berjangkit ke syarikat lain. Dia akan syarikat lain. Jadi, tak kali masalah, ketika dalam meeting ni, kita kena selesai seberapa cepat mungkin. Jangan meleleh. Biasanya, apabila tindak lambat, yang tu kerugian bertambah sampai satu ketika tak boleh nak tekan balik. Tu tutup syarikat. Jadi takkan kalau rugi, kita kena panggil, kita solve betul-betul macam mana nak selesaikan problem ni. Sebenarnya misi semua kalau you tanya, mesti ada misi dan mission lah. Mission. Sebenarnya itu matlamat kan. Mesti kita nak berjaya berapa tinggi yang boleh dan lebih berkembang kan. Sebab apabila kita tengok satu perniagaan tu mempunyai profit yang banyak, dan jadi semangat kita nak kerja tu lagi bertambah.
sehingga kan hari Sabtu Ahad pun kita bekerja juga. Okay. Jadi kita seperti saya je, sebab benda tu kita nampak ada duit, dapat duit, itu yang lebih kita tekankan lah. Okey, misi saya kat overall semua. Jadi sekarang kita buat market semua dalaman lah. Jadi kemungkinan untuk misi kita untuk ekspor produk kita ke luar negara lah. Contoh plastik. Plastik. Biasa market kat luar je. Jadi kita punya analisa kemungkinan kita boleh dapat profit 2 kali ganda daripada peniaga di Malaysia lah. Yang pertamanya kemungkinan dari segi currency. Currency diorang lebih tinggi lah. Ambil negara yang maju. Yang keduanya kemungkinan margin tu lebih tinggi kerana kita tak bersaing dengan harga-harga yang rendah di Malaysia lah. Lepas tu antara mungkin satu kita akan buat satu isu mengenai halal plastik. Yang biasa kita terkenal dari segi makanan halal di Malaysia, iaitu cara penyembelihan dan cara proses. Sekali bungkus. Tapi untuk memproses dengan sahkan Allah Ta'ala sudah ada, tapi pembungkusan belum ada. Jadi sekarang kita target pembungkusan. Contohnya apabila you makan dah sembelih, proses pun dah okey, tiba 10% apabila dia balut dengan plastik, benda tu jadi haram. Jadi kita benda tu tak sempurna lagi. Jadi kita tak tahu bahawa plastik pembungkusan kita adalah satu jenis halal ke haram, tak tahu. Kemungkinan mengenai recycle, orang ambil dekat tong sampah, ambil kumpul tanpa tahu pembalutan apa sebelum ni. Jadi dia balut pakai plastik untuk makanan kita pula. Jadi kita tak nak benda tu. Jadi akan datang kita cuma fokus pada kajian supaya pembungkusan makanan hanyalah plastik yang virgin. Tak boleh menggunakan recycle. Jadi akhir sekali mungkin Datuk mungkin ada kata-kata apa, nak cakap apa-apa tentang usahawan ataupun nak bagi semangat kat orang kan. Mungkin mesti ada punya. Jadi mari kita dengar kata-kata daripada salah seorang sama muda, Datuk Saifuddin. Saya nasihatkan usahawan kita ataupun yang muda berpasan universiti mengambil peluang perniagaan di tanah Malaysia yang banyak hasil. Sekiranya di Kuala Lumpur ni dia tiada alasan, cuma peluang semata-mata. Kalau kita pergi kat luar je semua duit kalau kita nampak. Sekiranya kita tidak berusaha ataupun yang muda ni belajar universiti, habis universiti hilang macam tu saja, tak ada wawasan lah. Jadi sayang benda-benda ini akan diambil peluang oleh warga negara asing. Jadi apabila warga asing sudah kontrol dekat tanah Kuala Lumpur ni, iaitu pusat bandar, jadi you all nak mengambil kesempatan dari segi perniagaan agak susah. Sebab apa? Keuntungan tu telah diambil oleh warga asing. Contohnya, di Joket, you all nampak banyak yang berniaga adalah orang Indonesia. You pergi bahagian agricultural Sogo, banyaknya orang Pakistan. Kalau you pergi kat Jalan Kudu pula, banyak orang Bangla. Jadi yang dikontrolkan oleh warga asing semua pusat bandar. Betul. Kalau pusat bandar telah dikontrol oleh warga asing, kita nak cari makan macam mana? Jadi kita lebih terpinggir. Jadi orang ni pula mengambil hasilnya pergi ke negara luar. Jadi sayang kita tidak mengambil peluang di negara kita sendiri. Jadi akan datang ruang untuk warga asing lebih cerah daripada warga tempatan sendiri. Terima kasih. Itu saja daripada kata-kata Datuk Saifuddin bin Datuk Musa. Jadi setakat inilah saja kami interview kami kepada Datuk untuk hari ini. Terima kasih. Selesai sudah kemuraman kita dengan Datuk Saifuddin. Ini sekarang kita akan bergerak ke kilang. Okey, jom kita pergi ke kilang.
dah sampai di Bumi Plus Industri, iaitu salah sebuah anak syarikat di bawah Federal Malay Holding. Sekarang saya nak bawa korang semua pergi masuk dalam. Kepada Muhammad Khalid, iaitu sebagai quality control di kilang ni. Jadi selesai sudah lawatan kami di kilang ni. Jadi apa lagi? Jom balik. Jom balik. That